Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat pengerusi Surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam, karangan As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari rahimahullah ta'ala. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk pada hadis yang keempat. Kalau terjemahan ni muka surat 18 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-hadis rabi'u, hadis keempat. Lil Qur'ani zahirun wa batinun, iaitu Al-Quran mempunyai zahir dan batin. Jadi perbahasan Al-Quran ada zahir dan batin. Ini untuk menjawab beberapa golongan, terutama macam golongan-golongan Wahabi yang menolak kononnya ada tafsir isyari. Jadi di dalam Islam, dalam sejarah Islam itu sendiri, tafsir ni ada 3 macam lebih kurang. Pertama, tafsir berriwayah. Maksudnya penafsiran ayat Al-Quran mengikut atau bersandarkan pada riwayat ataupun hadis ataupun athar yang sambung menyambung daripada Rasulullah SAW maupun para sahabat. Ini nama dia tafsir berriwayah. Contoh dia siapa? Contohnya Al-Imam Ibn Kathir. Tafsir Al-Imam Ibn Kathir adalah tafsir berriwayah. Jadi tafsir berriwayah ini apakah satu-satunya tafsir? Tidak. Kerana tafsir kan kita tahu ulama-ulama besar karang tafsir banyak. Salah seorang lagi tafsir, penafsir, nama dia Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia pula tafsirannya dikenal sebagai tafsir bir-ra'yi. Tafsir yang kedua bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi ni maksud dia apa? Bukan hanya sekadar dengar riwayat, tapi difahami secara rasional hukum hakam daripada yang apa, bukan hukum hakam fiqh, tapi perkara-perkara fawaid-fawaid yang ada dalam Al-Quran. Oh, boleh ke Ustaz? Bukan ke barang siapa yang mentafsir Al-Quran mengikut akal semata, dia neraka tempat dia dan lain-lain, kan? Dia ada condition dia. Bir-ra'yi ni berarti dia bukan menilai baik atau buruk secara akal, dalam seperti golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan menilai, contoh dia apa tu, keharaman khamar itu ditentukan oleh akli, bukan nakli, ditentukan oleh rasional, bukan daripada nas. Kita tidak bahas tu. Tapi bil akli, contoh dia Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia ada kitab Ihsanul Khawd fi Ilmi Al-Kalam, baiknya terjun dalam ilmu kalam. So dalam kitab ini Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri menukil beberapa ayat Al-Quran dan dia tafsirkan mengikut rasionalnya, menunjukkan bahawa ya, ayat Al-Quran sendiri menuntut kita untuk memakai akal
agar dapat membezakan antara hak dan batil. Masuk hak dan batil, kita pakai akal. Kira-kira berhala-berhala tu Tuhan kita ke tidak? Kan? Kita pakai akal. Kira-kira Tuhan kita tu ada anak, ada bapa ke macam mana? Rasionalnya taklah kan. Contoh dia. Rasionalnya tentulah berhala tidak. Contoh dia kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pergi hancurkan berhala-berhala. Lepas tu dia pergi letak kat berhala yang paling besar. Berhala besar dia biarkan. Dia pergi letaklah satu palu besar, letak kat situ. Bila orang datang duk tanya, siapa yang hancurkan berhala-berhala kami ni? Dia tunjuk, tu lah kot. Ni padahal dia tak tipu. Sebab dia letak jari dia macam ni. 4 lawan 1 menang mana tuan-tuan? 4 lah kan. Dia kata aku lah. Tapi dia tunjuk lah macam tu. Dia tunjuk macam tu. Orang kafir pada waktu itu duk sangka, berhala besar ni. Dia jealous kot. Jealous ada Tuhan lain yang disembah selain dia. Ini contohnya. Akhirnya dia nak bagi pengajaran lah kepada orang kafir ni. Dia kata, kau pergi sembah berhala buat apa? Kan dia boleh buat apa? Berhala Tuhan-Tuhan tu semua kena hancur. Berarti dia bukan Tuhan lah. Tuhan boleh kalah buat apa? Ni. Mungkin berhala yang paling besar dia jealous. Tengok, kalau kau kata dia Tuhan pun, Tuhan ni mestilah jealous kan kalau ada Tuhan lain. Lebih kurang macam tu. Tak betul lah. Maksud dia tak mungkin. Maka berhala tu pun itu bukan Tuhan, kau yang buat tu. Dan dia pun lemah. Buktinya kalau kita katuk dia, pecah-pecah dia juga. Ni. So, cuba pakai rasional. Ayat tersebut menunjukkan kepada dia. Berarti apa? Quran itu menyuruh kita mengiktibar. Ini tafsir bir-ra'yi. 15 jilid tuan-tuan, kitab Fakhruddin Ar-Razi tentang tafsir dan lain-lain. Yang ketiga, tafsir dipanggil tafsir bil isyari atau dipanggil tafsir isyari. Tafsir isyari ni maksudnya isyarat. Isyarat tu kalau secara literal tu tunjuk lah. Cuma yang dimaksud dengan tafsir bil isyari terkenal di kalangan sufi. Apabila dia melihat ayat Al-Quran, dia melihat ada suatu rahsia di sebalik itu, isyarat-isyarat di sebalik situ. Salah seorang tokoh besar yang memahami tafsir isyari ini, Imam Al-Ghazali, dalam beberapa kitabnya seperti kitab Mishkatul Anwar. Syarat Imam Ghazali, dia bagi syarat nak tafsir isyari. Makna zahir, makna asal kau tak boleh tolak. Kau kena amalkan, kau kena pegang, kau kena buat. Imam Ghazali sebut tu dalam kitab Mishkatul Anwar. Tapi kita tak menolak ada rahsia lain di sebalik hukum zahir yang kita pegang tadi. Makna di sebalik makna. Apa dia tu Ustaz? Contohlah ayat 35 surah An-Nur. Imam Ghazali uraikan kenapa Allah bagi perumpama nurun ala nur, mishkat, misbah. Kenapa Allah bagi tentang tentang ini? Apa maksud di sebalik misbah, zujaj, mishkat? Apa di sebalik semua ini? Imam Ghazali uraikan satu persatu. Lalu dia kata, inilah tafsir. Tapi kita tak tolak makna asal. Cuma kita tahu ada faedah makna kedua. Dan dia bagi contoh-contoh lain. Seperti sahab, mendung, awan. Bagaimana orang yang sesat ini tidak mendapat hidayah dan lain-lain. Hadirin wal hadra abidakumullah. Syarat dia, kita tak tolak makna zahir. Apakah dalil ada tafsir isyari ini? Lil Qur'anil zahirun wa batinun.
diambil anil Hasanil Basri, daripada Hasan Al-Basri. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ayatin zahrun wa batnun wa likulli harfin haddun wa likulli haddin matla'un. Dia bermaksud setiap ayat itu mempunyai makna zahir dan batin. Setiap huruf terdapat batasan dan setiap batasan ada dasar dia. Ini. Jadi hadis ini saja dah kata dah, setiap ayat itu ada zahir dan batin. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Hadis ini diriwayatkan oleh Faryabi fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, dengan sanad isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Disebut ada sanad yang sahih. Siapa yang kata ini sanad yang sahih? Ustaz ni daripada Hasan Al-Basri. Hasan Basri daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Berarti takkan Hasan Basri jumpa Rasul? Kan Hasan Basri kan tak jumpa Rasul. Ini macam mana? Tu persoalan dia. Kita jawab. Rawahul Faryabi fi tafsirihi bi isnadin sahihin. Imam Faryabi meriwayatkannya di dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ta'yidul Haqiqatil Aliyah wa Tashyidut Tariqatis Syadiliyah. Nampak tu? Kalau ada hari ni orang cerdik pandai, orang cerdik datang dari universiti, Ustaz, saya dah takhrij dah hadis ni. Hadis ini adalah palsu. Sebab apa? Terputus tengok. Anil Hasan Al-Basri qala Rasulullah. Mana Hasan Basri jumpa Rasul? Hasan Basri tak jumpa Rasul. Orang yang dengar ni, betul juga Hasan Basri tak jumpa Rasul kan? Dia kata, kalau tak jumpa ni berarti ni ada munqati' ni. Hadis ini terputus. Berarti hadis ni palsu. Masuklah masjid pun kata, Ustaz Aiman jaja hadis palsu. Jadi fitnah kan, betul. Hadirin wal hadirat jazakumullah. Pertama kita kena lihat dulu. Betul ke palsu? Buktinya Imam Suyuti, dia di dalam kitab dia kata sanad dia sahih. Ni Imam As-Suyuti. Imam Suyuti ni bukan taraf budak UIA tu kan. UIA tu paling-paling hafal Quran je lah. Nak apa hadis berapa ketul. Tapi kalau kita kata Imam Suyuti ni dia hafal 200,000 hadis lebih. Dia yang pakar dari segi hafazan dan juga penilaian. Takkanlah bila dia kata isnadin sahihin kita nak melompat. Contoh dia, kalau tak terima pun agree to disagree, selesai lah. Agree to disagree. Habis sekarang mana boleh agree to disagree? Ini waktu berperang, dia kata. Hadirin wal hadrat kita. Tak boleh macam tu. Hadirin wal hadrat kita. Kita kena iktiraf ada ulama yang berpendapat sanad dia sahih. Entah bawa lah hujah segunung. Ada tak ulama besar kata dia sahih? Ada. Dah selesai kan? Apa kita nak gaduh? Wa rawahu Abu Ubaid fi fadailil Qur'ani anil Hasani aidan bi isnadin hasanin. Telah meriwayatkan, iaitu apa? Ia diriwayatkan juga oleh Abu Ubaid di dalam Fadailul Quran daripada Al-Hasan dengan sanad yang sahih. Abu Ubaid pun meriwayatkannya, tuan-tuan, dalam kitab Fadailul Quran daripada Hasan Al-Basri juga bi isnadin sahihin, dengan bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Ini dia, tuan-tuan, dinukil oleh
Abu Ubaid dalam kitab Fadailul Qur'ani wa Ma'alimuhu wa Adabuhu, dicetak tahun 1998-95, ditahqiq oleh Ustaz Ahmad bin Abdul Wahid. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dah disebut dah. Ini apa dia tuan-tuan? Isnadin hasanin, berarti ia telah ditakhrij atau dikaji oleh Al-Imam Al-Imam Abdullah Sidi Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari itu sendiri. Dia mati kan ni? Tak tahan. Okey, terima kasih. Okey. Lalu dia kata warawa Abu Ya'la, dan meriwayatkannya lagi Abu Ya'la. Abu Ya'la ni dia ada kitab Musnad Abi Ya'la nama dia. Dia diriwayatkan oleh Abu Ya'la wal Bazzar, dan Imam Bazzar dalam Musnad dia. Wa Tabrani fil Awsati, dan Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Mu'jamil Awsat maksudnya. An Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilal Qur'an ala sab'ati ahrufin likulli ayatin minha dhahrun wa batun. Iaitu apa tuan-tuan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, diturunkan Al-Quran atas 7 huruf, dan setiap ayat daripadanya ada yang zahir, ada yang batin. Ini rijalul hadithi thiqatun. Perawi-perawi hadis ini adalah yang thiqat, kama qala al-Hafidh Al-Haythami, seperti yang telah diulas oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Haythami. Al-Haythami ini siapa? Haythami ini seorang muhaddis yang agak mutaakhir. Dia agak lama, tapi banyak hadis-hadis yang dikumpul ini yang dipakai di dalam banyak sumber juga, Majma'uz Zawaid. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Qala, lalu dia berkata, Qala Ibnu Naqib, Qala Ibnu Naqib, telah berkata Imam Ibnu Naqib di dalam kitab dia, fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, Zahrul ayati ma zahara min ma'aniha li ahli ilmi bil-zahir, wa batnuha ma tadammanathu min al-asrari allati atla'a Allahu 'alaiha arbabal haqa'iq. Maksud dia apa, hadir wal hadra hafizahullah? Maksud zahir ayat ini itu adalah yang dapat dilihat pada makna-maknanya bagi mereka yang ahli dalam ilmu zahir. Batin ayat adalah ayat yang mengandungi rahsia-rahsia yang Allah SWT singkapkan buat ahli hakikat. Hadirin wal hadrah hafizakumullah. Ini dalam kitab Ruhul Ma'ani, diambil oleh Imam Al-Alusi. Jadi apa yang zahir, terzahir. Ayat Al-Quran, kita tahu makna zahir dia ini. Kalau batin dia, iaitu asrar yang Allah bukakan, Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang dipilih di kalangan orang-orang yang tasawuf yang tinggi ilmunya. Hadir wal hadrah bizakumullah. Lalu disebut di sini, wal haddu huwal ghamidu minal ma'ani wal matla'u ma yatawassalu bihi ila ma'rifatihi wa la yatawassalu ila ghamidil ma'ani illa arbabul haqa'iq bima afadallahu alaihi minal asrari wal ma'arif. Maksud lafaz had tadi, dasarnya itu adalah perkara yang dapat menyampaikan sesuatu melaluinya kepada pengetahuan. Maksudnya adalah makna-makna yang rumit tidak akan dapat difahami, melainkan mereka yang ahli di dalam ilmu hakikat melalui rahsia dan pengetahuan yang Allah SWT limpahkan kepada mereka, yang Allah SWT limpahkan kepada mereka. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Ini iaitu apa tuan-tuan dan puan? Yang ini menunjukkan bahawa
seseorang yang ingin mendalami ilmu tafsir isyari ini juga mesti memiliki kemahiran di dalam ilmu zahir. Tak mungkin orang nak boleh cakap tentang ilmu hakikat tapi dia apa solat pun tak, ibadah pun tak, kan? Ilmu hakikat ni akan muncul pada orang yang justru rajin ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah, tidak pernah melakukan maksiat dan lain-lain. Ini yang dibukakan rahsia-rahsia yang Allah SWT anugerahkan kepada mereka. Hadirin wal hadirat, ini yang dia kata, iaitu bima afadallahu alaihi minal asrar wal ma'arif. Jadi kalau ada hari ini orang duk cakap benda merapu ni, kan, orang duk cakap benda merapu ni, nak tahu betul ke tak betul, tengok dia punya ilmu zahir. Cakap banyak bahasa Arab pun tak reti, saya wassalam. Ini sebab tu kalau kami di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, dia nilai dulu, ni layak ke jadi Syekh Mursyid ni. Tengok kalau macam ni tak jadi pesen, contoh dia. Hadirin wal hadirat, untuk menjaga kesucian ilmu tasawuf. Hadirin wal hadirat, lalu Sayyidina Ali alaihi salam indahu ilmu zahir wal batin. Perbahasan tentang Sayyidina Ali. Rawa Abu Nuaim fi hilyati an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yaitu Imam Abu Nuaim, seorang ulama hadis terkenal, meriwayatkan di dalam kitab Al-Hilyah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin ma minha harfun illa lahu dhahrun wa batnun wa inna Ali bin Abi Talib indahu minhu ilmu zahir wal batin. Ini kalau boleh lihat dari kitab Hilyatul Awliya Al-Imam, iaitu Abu Nuaim Al-Asfahani, yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Atas 7 huruf. Bagi setiap huruf itu terdapat zahir dan batin. Ini terdapat zahir dan batin. Sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib mempunyai ilmu zahir dan batin. Diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas berkata, kami memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini belum. Warawa. Jadi maksud dikata apa dalam hadis ini? Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin ma minha harfun illa lahu dhahr wa batunun. Setiap huruf itu ada zahir dan batin. Dan sesungguhnya Ali bin Abi Talib di sisinya ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Dua-dua ilmu dia ada. Warawa aidan an Ibni Abbas. Jadi Al-Imam Ibni Abbas, sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu, ini memang terkenal sebagai mufassir. Jadi Rasulullah SAW dah lantik dia dan pilih dia dan iktiraf dia sebagai apa? Sebagai orang yang pakar di dalam ilmu tafsir. Dia panggil Ta'wilul Quran. Bahkan ada kitab nama dia Tafsirul Miqbas fi Tafsiri Ibni Abbas. Okay. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata di sini, yaitu wa inna Ali bin Abi Talib indahu minhu ilmu zahir wa batin. Wa rawa aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kunna natahaddatsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahida ila aliyin 70 ahdan lam yahadhu ila ghairihi. Apa isi daripada riwayat tersebut? Dia kata sesungguhnya kami diberitahu bahawa Nabi SAW memberikan 70 pesanan kepada Ali radhiyallahu anhu yang tidak dapat diberikan kepada orang lain. Ini merupakan sebutan yang jelas
Ni dia kata ini adalah sebutan yang jelas. Fahadha tasrihun bi anna sahabata kanu yata'arrafuna li aliyin bitafawukihi fi ilmil haqa'iq wal asrar wa hadha mimma la niza'a fihi. Maksud dia apa? Iaitu dia kata di sini, fahadha tasrihun sarihun. Ini merupakan sebutan yang jelas bahawa para sahabat radhiyallahu anhu mengetahui ketinggian, keluhuran, kehebatan derajat Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam ilmu hakikat dan rahsia-rahsia, serta tidak ada percanggahan di dalam pernyataan ini. Jadi semua mengakui bahawa Sayyidina Ali ini adalah memiliki derajat dan keistimewaan yang tinggi. Waqad qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Iaitu lalu dikata di sini, hadiri wal hadra hafizakumullah. Dan iaitu bukti dia. Bukti dia apa? Nabi SAW bersabda mengenai Hadrat Ali, aku ialah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Ada yang menilai hadis ni hadis Syiah, Ustaz, tak boleh pakai. Dia kata hadis ni hadis palsu dan lain-lain. Ini boleh rujuk dari wal hadra hafizakumullah, iaitu kitab al-Imam Hakim An-Naisaburi di dalam kitab Mustadrak kepada Sahih Bukhari dan Muslim disebut hadis ini. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Bar, yang mana dia juga menukilkan ini, kan, Imam oleh Imam Ibn Abdul Bar. Al-Hafiz Ibn Abdul Bar ini ulama hafiz yang ada di Andalusia, ulama hebat dan agung, hadir wal hadrat hafizakumullah. Lalu dia sebut di sini, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha wa huwa hadisun sahihun. Apakah status hadis tersebut? Wa huwa hadisun sahihun kama bayyanahu Syaqiqi al-Hafiz Abul Fath fi kitabi Fathil Malik al-Ali bi sihhati hadisi babi madinatil ilmi aliyun. Maksud dia apa? Hadis sahih ini adalah hadis sahih seperti yang telah dijelaskan oleh abang kandungku. Lebih kurang macam tu. Saudara kandungku, maksud dia abang kandungku, Al-Hafiz Abul Faid fi Kitabi Fathil Malik, oleh Al-Hafiz Abul Faid Sidi Ahmad bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari fi Kitabi Fathil Malik Al-Ali. Jadi dia karang kitab nama dia Fathil Malik Al-Ali bisihati hadisi babi madinatil ilmi aliyun, pada menerangkan tentang sahnya hadis Madinah, bab Madinah ilmu itu adalah Ali. Hadiri wal hadrat hafizakumullah. Ini boleh rujuklah kitab Fathul Malikil Ali. Lalu dia kata qala Ibnu Abbas, sallama sahabah li aliyin tis'ata asyaril ilmi wa syarakahu fil ushri asyiri. Ini dinukil juga oleh ulama daripada Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab dia, yang bermaksud hadirin wal hadrat hafizakumullah. Disebut di sini Allahumma salli ala Muhammad. Lalu dia kata ni, aku ada yang tak ada kat sini. Hilang ni terjemahannya. Tak betul ni. Okey, maksud dia apa? Imam Ibn Abbas mengatakan sahabat ini menerima bahawa Ali mendapatkan, iaitu apa, 9 daripada per-10 ilmu, dan mereka berkongsi daripadanya 1/10 ilmu itu sahaja. Para sahabat berkongsi daripadanya 1/10. Imam Sayyidina Ali mendapat 9/10. Ini menunjukkan bahawa ada ilmu zahir dan batin, iaitu Al-Imam Sayyidina Ali
termasuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang mendapat banyak daripada ilmu haqaiq dan ma'rifat ini. Wa kana Umaru, dan dia kata di sini, wa kana Umaru, dan adanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yaqul, a'udzu billahi min qadiyatin laisa laha Abul Hasan. Buktinya Sayyidina Umar pernah kata, aku memohon perlindungan daripada Allah daripada segala perkara yang Abul Hasan tidak menyebelahi. Abul Hasan tu berarti Sayyidina Ali tidak menyebelahi perkara tersebut. Jadi hatta Sayyidina Umar ni kalau harap keputusan yang diambil ni Sayyidina Ali bersama dia, berarti keputusan tu mesti betul lah tu. Sebab Sayyidina Ali pilih kot. Itu kalam Sayyidina Umar bin Khattab. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Okey, lalu disebut di sini yakni aliyan alaihi dalam, iaitu qala aidan laula aliyun la halaka ma. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalaulah bukan kerana Ali, nescaya Umar ni gone dah. Macam tu, sampai macam tu. Dalam riwayat lain bagaimana Sayyidina Umar memuji Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wan nasa al-Munawi, tapi al-Imam al-Munawi menaskan ala anna Umar, bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar lam yamkun yab'ath aliyan fil futuhat ma'a syaja'atihi al-fa'iqah litiyajihi ila ilmihi. Bahawa menurut Imam Munawi, kenapa Umar tak banyak menghantar Ali dalam peperangan, di dalam iaitu futuhat, dalam jihad fisabilillah? Kenapa? Kan itu disebutkan di sini. Walaupun Sayyidina Ali ni memiliki syaja'ah, keberanian yang hebat, yang tinggi. Kenapa? Kerana lihtiyajihi ila ilmihi, kerana dia berhajat kepada ilmunya, ilmu Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali pergi berjihad, tiba-tiba dia kena syahid, berarti Umar kehilangan penasihat yang paling dekat dengan dia mungkin. Itu maksud dia. Jadi cara nak pilih askar pun fikir-fikir juga. Kita tak nak orang-orang yang berilmu, yang menjadi pembimbing kita, tiba-tiba tumbang di dalam syahid. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini, wa hasalat hadithatun fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu ushkilat alaihi wa ala sahabati fa arsyadahum Ibnu Abbas ila latiha ala aliyin alaihi salam. Yang maksud disebut di sini, hadirin wal hadirah hafizakumullah, terdapat juga kisah, iaitu terdapat juga kisah pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu beliau dan sahabat yang lain menghadapi satu kemusykilan. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas menasihatkan mereka supaya bertanyakan masalah tersebut kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini dijadikan tempat rujuk. Ada apa-apa, aku pergi tanya Ali. Macam tu. Walaupun dia berkuasa, tak, dia letak pada Ali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini, falamma ajaba anha wa halla mughlaquha qala lahu Abu Bakar wa sahabah ya mufarrijal kurub wa hadhihi al hadithatu marwiyatun bi isnadiha fi kitabil mujtana li Ibni Durayd. Yang dimaksud, hadirin wal hadirat hafizakumullah, lalu apabila Sayyidina Ali menjawab dan merungkaikan masalah mereka, maka mereka memanggilnya sebagai ya mufarrijal kurub, iaitu wahai lelaki yang melapangkan kesusahan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kerana dia telah menyelesaikan masalah tersebut. Qala lahu Abu Bakar wa sahabah ya mufarrijal kurub. Lalu kisah ini, siapa yang riwayatkan kisah ini? Wa hadhil hadithatu marwiyatun bi isnadiha
fi kitabil mujtana li Ibni Durayd. Kisah ini diriwayatkan oleh sanad dengan sanadnya di dalam kitab Al-Mujtana oleh Al-Imam Ibn Durayd. Jadi Ibn Durayd ni ada kitab nama dia Al-Mujtana. Hadirin wal hadrah yang meriwayatkan hadis tadi. Lalu dia sebut hadirin wal hadrah. Wa li hadza kana Aliun. Lalu dia kata, kerana itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan guru bagi ahli sufi dan ketua mereka seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Junaid. Sebab itu Imam Junaid kata disandarkan kepada Sayyidina Ali. Ibn al-Arabi al-Hatimi as-Sufi. Ini dalil bagi Al-Imam Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari. Al-Imam Ibn Arabi itu bukan jalan-jalan orang, tapi termasuk ahli sunnah wal jamaah. Ini menurut Imam Abdullah Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari. Jadi ulama membahas bukan ke dia penyebar wahdatul wujud yang kufur. Kan ada yang sebut, ada yang kecoh baru-baru ni. Lagi sekali tak habis-habis lagi. Ulama dah bahas lama tu pun tak habis lagi. Pertama, kita sepakat Tuhan itu esa, selain Allah dan sifatnya ini adalah makhluk. Betul ke tidak? Itu kita pegang. Lalu apakah wahdatul wujud itu disandarkan kepada Imam Ibn Arabi? Kita buka lagi kitab dia, memang tak jumpa istilah perkataan wahdatul wujud itu, tak wujud dalam kitab Ibn Arabi. Tapi ia dipakai oleh mungkin murid dia yang pertama. Ini yang dimaksudkan itu macam mana? Kalau orang pegang pada wahdatul wujud itu dengan makna Tuhan dengan makhluk ini adalah sama, kerana yang ada hakiki hanya Allah. Selain Allah ini semua adalah bayang-bayang Allah sahaja. Dalam erti ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Salah lah. Orang tak faham macam tu. Sebab ada yang bagi makna macam tu. Tajallinya sahaja berarti dia menafikan. Dia mengatakan semua alam ini adalah Allah. Itu pendapat Ibn Arabi. Itu salah. Itu fitnah besar. Dan ini yang terjadi. Ada orang menuduh orang-orang tasawuf ini sebagai wahdatul wujud sebab dia salah faham. Definisi itu dah salah. Bila definisi dah salah, habis semua. Kita sepakat makhluk dengan Tuhan, kan? Makhluk dengan Tuhan berbeza. Tidak boleh bersatu. Tapi bila yang dimaksud iaitu wujud hakiki, wujud majazi, wujud Allah tu wujud hakiki, wujud kita wujud majazi, ini kalam Imam Ghazali. Maksudnya wujud kita ini tak boleh ada melainkan sandar kepada Allah SWT. Maksudnya kita tidak akan mungkin dapat wujud melainkan Allah yang jadikan kita. Dan kewujudan kita ini tidak akan berada dalam kewujudan kalau tidak kerana rahmat Allah, kehendak Allah dan kuasa Allah menghendakkan kita masih wujud sekarang. Kalau Allah nak, entah kita semua dah tak ada tuan-tuan. Berarti wujud kita dah wujud betul ke? Taklah, wujud majazi. So, ini apa masalah? Hadiri wal hadra. Ini yang disebut. Dan selain mereka berdua, sesilah tarekat tidak bersambung melainkan melalui Sayyidina Ali, dan tidak berakhir melainkan kepadanya dengan talqin, al-iqtidak dan suhbah, seperti yang dijelaskan oleh saudaraku oleh Imam Sidi Ahmad bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari di dalam kitabnya Al-Burhanul Jali. Jadi ada kitab nama dia Burhan Jali, dikarang oleh Sidi Ahmad, menerangkan bahawa semua tarekat tasawuf ini kembalinya kepada Sayyidina Ali. Kan? Ini hadirin wal hadrat hafizakumullah. Jadi dari sini kita jelas bahawa ulama-ulama besar menerima tasawuf. Yang menolak tasawuf tu hari ini je. Dan kalau dulu tu mungkin satu dua is unpopular. Dan banyak isu sebenarnya sudah terjawab. Walaupun ada isu-isu baru yang berbangkit lagi,
maka perkara ini perlu kepada kajian yang mendalam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, ini dalam kitab, boleh rujuk dalam kitab Burhan Mujali. Talqin tu apa? Talqin zikir. Dari mutarakah memang ada talqin zikir dan lain-lain. Dah ada. Oh, okey. InsyaAllah kita ittifaq sampai sekadar ini. Hadir wal hadir hafizakumullah. Pada bulan hadapan kita sambung. Segala salah silap saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.